Dari Utsman ibn Affan berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, sesiapa yang membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul alim, yang bermaksud dengan nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat memberikan kemudaratan di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala yang datang secara tiba-tiba sehingga subuh. Dan barang siapa yang membacanya ketika subuh sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala secara tiba-tiba sehingga petang, iaitu malam. Hadis rawahu Abu Dawud menurut Syekh Syu'ib Al-Arnud. Hadis ini adalah hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu sekali lagi dalam tuition online Perlis Mengaji. Hari ini saya Cikgu Rosli bin Hamid dari Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Jaafar Hassan akan menyampaikan 2 tajuk. Tajuk pertama ialah melukis graf titik pulang modal prinsip perakaunan tingkatan 5 SPM. Okey, harap semua pelajar bersedia dengan kertas graf dan juga alat tulis, dan kita akan mula belajar mulai sekarang. Okey. Tajuk melukis graf titik pulang modal ni adalah daripada tajuk kos pengeluaran, dan kita lihat soalannya. Okey, Mariam Enterprise adalah pengeluar susu berasaskan kurma berjenama Mariam di Kangar Perlis. Okay, anggaran kos dan harga jualan adalah seperti berikut. Okay, susu segar RM2, kurma 50 sen, lain-lain bahan 50 sen, gaji buruh langsung 50 sen, sewa kilang 1000, insurans kilang 300 dan harga jualan RM5.50. Okey, berdasarkan kepada soalan ni, para pelajar sudah boleh mengkelaskan kos berubah dan juga kos tetap. Okey, kita mula dengan susu segar. Pelajar boleh tandakan sebagai kos berubah. Itu juga kurma, kos berubah. Lain-lain bahan, kos berubah. Gaji buruh langsung juga kos berubah. Manakala sewa kilang RM1,000 dan insurans kilang adalah kos tetap. Harga jualan yang diberi adalah RM5.50 bagi 1 unit. Okey, kita teruskan dalam soalan ini. Okey, nombor 1, pelajar dikehendaki menentukan kos tetap. Okey, kita lihat sekali lagi. Yang kedua adalah kos berubah. Yang ketiga, mengira atau menghitung titik pulang modal. Dan yang keempat, berdasarkan jawapan di atas, kita akan lakarkan graf titik pulang modal. Okey, kita lihat jawapan untuk kos tetap. Kalau ikut pada soalan tadi, kos tetap adalah sewa kilang 1000 dan juga insurans kilang. Okey, nah, jadi jumlahnya adalah RM1,300. Okey. Kita pergi ke soalan yang kedua, iaitu kos berubah. Kos berubah seperti yang telah pun cikgu jelaskan tadi. Yang pertama adalah susu segar. Lepas tu kita akan tambah dengan kurma. Yang ketiga, lain-lain bahan. Yang keempat, gaji buruh langsung. Jadi kita lihat jawapannya.
Susu segar RM2, kurma 50 sen, lain-lain bahan 50 sen dan gaji buruh langsung juga 50 sen. Jadi kos berubah, keseluruhan dia RM3.50. Okey, soalan yang ketiga. Pelajar dikendaki mengira titik pulang modal. Okey, titik pulang modal, apakah rumusnya? Rumusnya adalah kos tetap bahagi dengan margin caruman seunit. Okey, suka cikgu jelaskan di sini. Rumus untuk mengira margin caruman seunit adalah harga jualan seunit tolak kos berubah seunit. Ditunjukkan di sini ya. Jadi hasil tolak RM5.50 tolak RM3.50, kita akan dapat jawapan dia RM2. Jadi kos tetap iaitu sewa kilang RM1,000 dan kita tambah dengan insurans kilang RM300 menjadikan kos tetap RM1,300. Jadi pelajar perlu membahagikan kos tetap RM1,300, kita bahagi dengan margin caruman seunit iaitu RM2 dan jawapannya pelajar akan dapat 650 unit. Okey, jadi suka cikgu jelaskan di sini. Jika pembahagian ini melibatkan RM di atas, kos tetap pun ada RM, margin caruman unit pun ada RM. Jadi di sini RM kita boleh hapuskan dan jawapannya adalah bentuk unit iaitu 650 unit susu kurma seperti dijelaskan dalam soalan. Okey, seterusnya cikgu akan menunjukkan kepada kamu semua cara untuk membuat lakaran graf titik pulang modal. Okey, langkah pertama adalah kita mengira titik pulang modal dalam unit. Okey, seperti yang telah pun pelajar kira tadi ya. Kita dapati jawapan kepada titik pulang modal dalam unit adalah kos tetap bahagi dengan margin caruman seunit dan kita dapat jawapannya sebanyak 650 unit. Jadi langkah seterusnya selepas pelajar dapat titik pulang modal dalam unit, langkah seterusnya adalah untuk kita mendapatkan titik pulang modal dalam ringgit Malaysia. Okey, seperti yang dijelaskan di sini, titik pulang modal dalam ringgit Malaysia boleh juga dikira berdasarkan titik pulang modal dalam unit kita darab atau kali dengan harga jualan seunit. Okey, kalau kita kira di sini kos tetap 1,300 kita bahagi dengan RM2, pelajar akan dapat jumlahnya 650 unit. Okey, 650 unit kita darab dengan harga jualan seunit iaitu RM5.50. Jadi jawapan yang kita akan perolehi adalah sebanyak RM3,575. Okey. Jadi langkah pertama tadi adalah mendapatkan atau mengira titik pulang modal dalam unit. Langkah seterusnya adalah langkah kedua adalah mengira titik pulang modal dalam RM. Jadi setelah kita dapat kedua-dua angka ini, maka kita teruskan ke langkah yang ketiga. Okey. Langkah yang ketiga adalah berdasarkan rumus untuk menjadikan titik pulang modal ni kelihatan betul-betul tepat di tengah dan seimbang. Jadi rumus ini pelajar boleh mengira melaksanakan langkah yang ketiga ni dengan mengambil titik pulang modal dalam unit, kita darab dengan angka 2 dan kita bahagi dengan angka 10. Okey. 650 unit kita darab dengan 2. Lepas darab dengan 2, pelajar akan dapati jawapannya adalah 1,300 unit. Kemudian kita bahagikan dengan 10. Jadi kita akan dapat jawapannya sebanyak 130. Okey, kemudian kita teruskan dengan mengira titik pulang modal dalam RM. Okey.
Seperti yang dijelaskan tadi, titik pulang modal dalam RM boleh diperolehi dengan mengira titik pulang modal dalam unit 650 unit, kita darab dengan harga jualan seunit iaitu RM5.50, dan jawapan yang diperolehi adalah sebanyak RM3,575. Okey, sebagaimana juga dengan rumus di atas untuk mengira titik pulang modal dalam unit, pelajar juga boleh mengira titik pulang modal dalam RM ni. Kita dalam proses untuk melukis graf, kita darab dengan 2, kita bahagi dengan 10. Okey. Suka cikgu jelaskan di sini kenapa kita perlu darab dengan 2. Okey, kita darab dengan 2 untuk mendapatkan kedudukannya yang seimbang di tengah-tengah, titik pulang modal yang agak jelas. Dan kenapa kita perlu bahagi dengan 10? Kita perlu bahagi dengan 10 dengan tujuan untuk mendapatkan 10 kedudukan di paksi X dan 10 kedudukan di paksi Y. Okey, sekarang kita teruskan dengan langkah yang keempat, iaitu melukis graf titik pulang modal. Adakah pelajar telah bersedia? Okey, sediakan kertas graf. Okey. Cara melukis graf titik pulang modal, mula-mula dapatkan sehelai kertas graf seperti yang ditunjukkan. Kemudian pelajar perlu menulis tajuk di atas, ya. Tajuknya graf titik pulang modal dalam kurungan TPM. Okey. Itu adalah langkah yang pertama. Okey, apakah langkah yang pertama? Langkah pertama adalah menulis tajuk, iaitu graf titik pulang modal dalam kurungan TPM. Okey, langkah yang kedua adalah pelajar menggariskan dengan pensel untuk menebalkan bahagian garisan mendatar atau dipanggil sebagai paksi X, ya. Kita tentukan 10 kedudukan. Bermula di sini 0. Ini kedudukan yang pertama, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey. Perlu diingatkan di sini yang pelajar perlu mula 0 di hujung sekali. Kita tak boleh mula dekat sini sebab kedudukannya tak cukup 10 kalau kita kira lah. Jadi mesti 0 di sini dan ada 10 tempat sampai yang terakhir. Okey. Langkah seterusnya adalah kita membuat garisan menegak. Seperti biasa, pelajar juga mengira 10 kedudukan, 10 tempat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, cukup 10 di sini. Okey, kita tebalkan garisan ini supaya jelas kelihatan dengan menggunakan pembaris. Okey, langkah seterusnya adalah meletakkan titik kosong atau sifar di hujung sekali kat sini. Diikuti dengan meletakkan nilai unit. Ingat tak tadi bila kita kira titik pulang modal dalam unit, kita akan dapat satu kedudukan dia. Titik pulang modal dalam unit dah 650 unit. Kemudian selepas kita menggunakan rumus darab 2 bahagi 10, kita memperolehi 10 kedudukan yang ditandakan sebagai kedudukan pertama 130. Pelajar boleh menggunakan kalkulator atau mesin kira. 130 tambah 130, kita akan dapat 260. Kemudian tambah lagi 130, 390, tambah lagi dapat 520, dan tambah lagi 130, kita akan dapat 650. Begitulah pada titik kedudukan seterusnya, kita tambahkan setiap satu titik ni. 650 contohnya, kita tambah 130, dapat 780.
Dan akhirnya pada kedudukan yang ke-10, pelajar akan dapati jumlahnya adalah 1,300. Okey. Boleh? Okey, bagus. Okey, seterusnya kita akan tentukan pula titik pulang modal dalam RM, ditandakan sebagai RM dan kos. Okey. Berdasarkan penyiraan tadi, titik pulang modal dalam ringgit Malaysia, ya, dalam RM kita dapat angkanya 3575. Kemudian berdasarkan rumus untuk menentukan kedudukan yang seimbang, kita darab dengan 2 dan kita bahagi dengan 10. Jadi berdasarkan pengiraan ini, kita mula dengan kedudukan pertama 715 tambah dengan lagi 715 lagi dapat 1430, tambah lagi 715, tambah lagi dan akhirnya pada kedudukan yang ke-10 kita akan dapati jumlahnya adalah sebanyak RM7,150. Okey. Jika dah dapat, kita teruskan dengan langkah seterusnya, iaitu menandakan kedudukan titik pulang modal dalam unit dan titik pulang modal dalam ringgit Malaysia. Okey. Kalau kita kira tadi, titik pulang modal dalam unit adalah 650. Okey, pelajar ikut 650 ni, halakan ke atas dan kemudian kita cari kedudukannya, titik pulang modal dalam ringgit, iaitu 3,575 dan titik ni dipanggil koordinat. Titik yang menunjukkan titik pulang modal. Tandakan X kecil, kemudian kita dengan menggunakan pembaris, pelajar dikendaki melukis garisan putus-putus dari tepi ke tengah yang mewakili titik pulang modal dalam ringgit dan dari bawah ke atas dengan menggunakan garisan putus-putus yang menunjukkan titik pulang modal dalam unit. Dan di tengah-tengah kedudukannya kita tandakan dengan huruf besar sebagai TPM yang mewakili titik pulang modal. Okey, kalau dah dapat, kita teruskan dengan melukis garis kos tetap. Okey, berdasarkan penyiraan tadi, ingat lagi tak, kita dapat kos tetap sebanyak RM1,300. Jadi pelajar tandakan kedudukan RM1,300, kedudukan dia tempat yang ke-8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan dengan menggunakan pembaris, garis terus sampai ke hujung. Buat anak panah dan labelkan dengan huruf besar sebagai kos tetap. Okey. Seterusnya, kita akan melukis garisan jumlah hasil. Okey, jumlah hasil mestilah bermula dari kosong, menyentuh garisan atau kedudukan titik pulang modal dan naik terus ke atas sampai ke hujung kertas. Dan kemudian dilabelkan dengan huruf besar jumlah hasil dan ada anak panah di sini. Okey, dari kosong menyentuh titik pulang modal dan seterusnya sampai ke hujung garisan kertas, kertas graf ni. Okey, seterusnya kita akan melukis pula garisan jumlah kos. Okey, seperti yang pelajar sedia maklum, jumlah kos mestilah bermula dari atas, kos tetap. Dia tidak bermula dari sifar atau kosong. Jadi daripada bermula dengan kos tetap ni, dengan menggunakan pembaris, pelajar boleh menggariskan terus melalui titik pulang modal, bersilang dekat sini dan terus ke atas sehingga ke hujung kertas. Letak anak panah dan seterusnya labelkan dengan huruf besar iaitu jumlah kos.
Okey, langkah seterusnya. Jadi pelajar dah nampak kan? Ada dua segitiga di sini. Segitiga dari bawah ke TPM dan juga segitiga dari atas TPM sampai ke hujung kertas. Okay, sekarang kita labelkan. Okay, kita labelkan bahagian atas daripada titik pulang modal ni dalam ruang ini tulis sebagai keuntungan. Untung ataupun keuntungan. Kemudian bahagian bawah daripada titik pulang modal ni kita labelkan sebagai kerugian. Okey. Oleh kerana kita biasanya menghargai keuntungan, maka kita akan lorekkan bahagian keuntungan. Okey. Jadi kita dah pun tamat melukis graf titik pulang modal. Okey. Cikgu akan ulang balik dengan gerak yang pantas bagaimana kita mulakan kita mula melukis graf titik pulang modal. Langkah pertama tulis tajuk. Langkah seterusnya tebalkan garisan di paksi X dan juga paksi Y. Kemudian tanda 10 kedudukan. Seterusnya tandakan sifar di hujung. Tandakan 10 kedudukan unit. Tandakan juga 10 kedudukan kos atau ringgit Malaysia. Diikuti dengan menentukan kedudukan titik pulang modal. Membuat garisan putus-putus. Dan seterusnya melukis kos tetap, melukis atau melakar jumlah hasil, jumlah kos, melabelkan bahagian untuk keuntungan, bahagian kerugian dan melorek bahagian keuntungan. Okey. Jadi kita pergi ke bahagian latihan pengukuhan. Okey, soalan yang pertama selepas pelajar belajar ataupun menjawab soalan ini, soalan yang pertama adalah apakah maksud kos tetap? Ya, apa maksud kos tetap? Jawapannya adalah kos yang dibayar oleh perniagaan walaupun tiada pengeluaran. Maksud dia contohnya sewa kilang perlu dibayar walaupun tidak ada pengeluaran. Okey, soalan yang kedua, apakah maksud kos berubah? Kos berubah adalah kos yang berubah selaras dengan tingkat pengeluaran. Bermakna lagi banyak tingkat pengeluaran, maka kos berubah akan bertambah selaras dengan tingkat pengeluaran. Okey, yang ketiga, nyatakan rumus untuk mengira margin caruman seunit. Okey, apakah rumusnya? Okey, jawapannya adalah harga jualan seunit tolak kos berubah seunit. Ya, harga jualan seunit tolak kos berubah seunit. Okey, soalan yang keempat, nyatakan rumus untuk mengira titik pulang modal dalam unit. Okey. Nyatakan rumus untuk mengira titik pulang modal dalam unit. Rumusnya adalah kos tetap bahagi margin caruman seunit. Okey, bagaimana pengiraannya? Okey, kita kira kos tetap bahagi dengan margin caruman seunit. Okey, soalan yang kelima. Nyatakan rumus untuk mengira titik pulang modal dalam ringgit Malaysia. Okey. Jawapannya adalah sama ada kita kira kos tetap bahagi margin caruman seunit, kita darab dengan harga jualan seunit, ataupun kita boleh permudahkan dengan menulis titik pulang modal dalam unit, kita kali atau darab dengan harga jualan seunit. Okey, yang terakhir, nyatakan rumus untuk menghasilkan graf titik pulang modal. Okey, rumusnya yang pertama adalah untuk mendapatkan, kita dapatkan titik pulang modal dalam unit, kita darab dengan 2,
dan kita bahagi dengan 10. Okey, seterusnya untuk memperoleh titik pulang modal dalam RM pula adalah titik pulang modal dalam RM kita darab dengan 2 dan kita bahagi dengan 10. Okey. Jadi cikgu percaya pelajar tentu dah dapat mengingati cara melukis graf titik pulang modal dan juga latihan soalan-soalan dalam jawapan kepada soalan-soalan dalam latihan pengukuhan ini. Okey. Kita teruskan dengan tajuk yang kedua, iaitu pembubaran perkongsian. Okey. Pembubaran perkongsian. Okey, kita lihat soalannya. Okey, pelajar boleh fokus kepada soalan. Murni dan Muna merupakan perkongsi dalam perkongsian Nina. Pada 1 November 2019, mereka ingin membubarkan perkongsian dan mereka berkongsi untung rugi berdasarkan nisbah modal. Okey, nisbah modal. Kita lihat penyata kedudukan kewangan pada 31 Oktober 2019 adalah seperti berikut. Okey, ini adalah aset bekas semasa yang terdiri daripada perabot, alatan pejabat dan juga kenderaan. Aset semasa yang terdiri daripada bank. Bank ini adalah merupakan baki awal dalam bank. Pada 31 Disember adalah baki akhir. Kemudian inventory 4650 dan akaun belum terima. Okey, di sebelah ikuti pemilik pula, modal murni adalah sebanyak RM20,000, modal Muna RM30,000. Okey, kalau berdasarkan nisbah modal, kita lihat angka di hujungnya iaitu murni 2, Muna 3. Jadi 2 tambah 3 adalah 5. Jadi kita boleh kira macam ni, nisbah modal murni adalah 2/5 dan nisbah modal Muna adalah 3/5 berdasarkan angka di hujung. Kemudian akaun semasa murni mempunyai baki kredit. Baki kredit yang normal sebanyak 5,200. Akaun semasa Muna pula mempunyai baki debit iaitu sebanyak 550. Dan perkongsian ini mempunyai liability semasa iaitu akaun belum bayar bernilai 5,200 dan liability bukan semasa sebanyak RM10,000. Okey, kita lihat maklumat tambahan. Okey, perkara-perkara berikut. Perkara-perkara tersebut berlaku semasa pembubaran perkongsian. Pertama, perabot dan alatan pejabat dijual dengan harga RM15,000. Jadi bila dijual, kita akan biasakan bila perabot dan alatan pejabat dijual, pelajar perlu masukkan di sebelah kredit akaun realisasi dan ditulis sebagai bank. Apabila dijual, kita tulis sebagai bank. Okey. Yang kedua, kenderaan diambil alih oleh murni dengan nilai RM22,000. Yang ni pelajar akan tulis di sebelah kredit akaun realisasi. Kita tak tulis kenderaan, tapi kita tulis sebagai modal murni RM22,000. Okey, langkah yang ketiga, Muna mengambil alih pinjaman. Jadi bila Muna mengambil alih pinjaman, maka pinjaman ini akan ditulis di sebelah kredit akaun modal. Kerana Muna membawa masuk wang untuk menjelaskan pinjaman. Perkara yang keempat, dicatat, okey, pelanggan menjelaskan hutang setelah ditolak hutang lapuk sebanyak RM250 dan diskaun diberi RM150. Jadi kita lihat berapakah nilai akaun belum terima. Akaun belum terima yang ditunjukkan adalah RM7,400. Kemudian ditolak dengan hutang lapuk RM250.
Dan kita tolak lagi diskaun diberi sebanyak 150. Jawapan yang diperoleh dah sebanyak 7,000. 7,000 ni hendaklah ditulis di sebelah kredit akaun realisasi dan ditulis sebagai bank 7,000. Kemudian perkara yang kelima, akaun belum bayar dijelaskan sebanyak RM5,000. Okey, bila akaun belum bayar dijelaskan sebanyak RM5,000, catatan yang akan dibuat adalah dalam akaun bank ditulis di sebelah kredit. Okay, ditulis di sebelah kredit. Kemudian semasa tarikh pemubaran terdapat sewa sejumlah 1,600 yang masih belum lagi dijelaskan. Jadi sewa ini akan ditunjukkan di sebelah debit dalam akaun realisasi sebagai bank. Itu juga perkara yang ketujuh, kos pemubaran sebanyak 950 juga ditunjukkan dalam akaun realisasi sebagai bank. Semua penerimaan dan pembayaran dibuat melalui bank. Okey, soalannya, anda dikendaki menyatakan 3 sebab kenapa perkongsian dibubarkan. Okey, 3 sebab. Okey, Okey, kita teruskan dengan cara menjawab soalan pembubaran perkongsian. Langkah pertama adalah pelajar perlu fahami format akaun realisasi. Okey. Format akaun realisasi begini bentuknya. Okey, di sebelah debit, sebelah kiri atau debit ni, pelajar akan meletakkan semua aset bukan semasa, akaun belum terima dan juga inventory. Itu langkah yang pertama. Langkah yang kedua adalah kita tulis sebagai bank jika ada liability tambahan seperti belanja yang belum dijelaskan pada tarikh pembubaran. Okey, seterusnya langkah yang ketiga, kita akan tulis belanja realisasi atau belanja pembubaran sebagai bank. Okey. Seterusnya di sebelah kredit, jika ada aset yang dijual, maka ditulis sebagai bank. Begitu juga akaun belum terima. Sekiranya akaun belum terima tu dia membayar kepada pihak perkongsian, maka ditulis sebagai bank sebab wang ini dimasukkan dalam akaun bank. Okay, seterusnya, jika terdapat diskaun diterima daripada akaun belum bayar, maka jumlah diskaun diterima tu ditulis di sini. Ditulis sebagai akaun belum bayar dan hanya jumlah diskaun diterima saja dicatatkan. Begitu juga seterusnya, jika ada mana-mana rakan kongsi yang mengambil alih aset, maka nama rakan kongsi itu akan ditulis sebagai modal, contoh A lah, rakan kongsi A. Okey, seterusnya penentuan kepada untung dan rugi bergantung kepada sekiranya sebelah debit lebih banyak daripada sebelah kredit, maka kita akan tulis sebagai rugi realisasi dan begitulah sebaliknya. Okey, kita teruskan. Langkah kedua, pelajar perlu memahami format akaun modal. Okey, format akaun modal bentuknya macam ni. Begini ya. Baki BB ditulis di sebelah kredit untuk kedua-dua rakan kongsi. Lepas tu jika ada akaun semasa rakan kongsi yang berbaki di kredit, maka ditulis di sebelah kredit. Dan jika ada rakan kongsi yang akaun semasanya berbaki debit, maka akan ditulis di sebelah debit. Kemudian sekiranya terdapat rakan kongsi yang mengambil alih liability, maka nama rakan kongsi itu ditulis sebagai modal B di sebelah kredit. Okey, kemudian sekiranya ada rakan kongsi yang mengambil alih aset, maka catatan akan dibuat sebagai realisasi untuk aset yang telah diambil alih. Begitu juga jika berlaku kerugian, maka kita akan tulis rugi realisasi di sini, akan dipindahkan. Jika untung, kita akan tulis di sebelah kredit. Dan angka pengimbang adalah dikira berdasarkan modal A tolak modal B
di mana jumlah yang sedikit, di situlah wujudnya perkataan bank, dan begitulah untuk satu lagi rakan kongsi. Okey, langkah seterusnya adalah memahami format akaun bank. Akaun bank berdasarkan kepada soalan, sekiranya akaun bank tu terletak di bahagian aset semasa, maka kita akan tulis di bahagian debit sebagai baki bawah, baki BB. Tetapi sekiranya baki bank tu ditulis dekat liability semasa, maka kita akan tulis baki BB di sebelah kredit. Okey, ini adalah format akaun bank. Seterusnya kita akan pindahkan perkataan bank ni yang bermula daripada belanja realisasi, liability tambahan, pembayaran akaun belum bayar, pembayaran pinjaman, begitu juga penyelesaian daripada akaun modal tadi, sama ada modal A dan modal B berakhir di sebelah kredit ataupun modal A dan modal B berakhir di sebelah debit. Okey, seterusnya kita lihat soalan tadi. Okey, soalan yang pertama, anda dikendaki menyatakan 3 sebab kenapa perkongsian dibubarkan. Jadi pelajar boleh memilih 3 sebab daripada jumlah 6 sebab yang telah pun ditunjukkan di sini, dan pelajar boleh merujuk pada buku teks prinsip perakaunan tingkatan 5 pada muka surat 141. Okey, antara sebab-sebab yang menyebabkan berlakunya pembubaran perkongsian adalah yang pertama, kematian muflis atau perkongsi tidak siuman. Yang kedua, tempoh perkongsian tu sebagaimana dijanjikan telah pun tamat. Yang ketiga, tujuan penubuhan tercapai atau mencapai objektif. Yang keempat, atas perintah mahkamah. Yang kelima, sekiranya perkongsian itu menukar entiti perniagaan kepada syarikat sendirian berhad, maka perkongsian ini juga akan dibubarkan. Dan akhir sekali, salah satu sebabnya adalah persetujuan oleh semua perkongsi untuk membubarkan perkongsian. Jadi 3 cadangan untuk 3 sebab perkongsian dibubarkan adalah mencapai objektif, 1 alasan. Alasan kedua, muflis, sama ada muflis meninggal dunia ataupun tidak siuman. Dan alasan ketiga, berhijrah keluar negara. Okey, untuk soalan bahagian B, menyediakan akaun realisasi. Okey, langkah pertama adalah pelajar menulis semula semua aset bukan semasa, iaitu perabot, alatan pejabat, kenderaan, inventory dan akaun belum terima. Kita salin balik apa yang terdapat dalam penyata kedudukan kewangan pada 31 Oktober. Okey. Langkah kedua, okey, sebelah debit kita isi dulu. Kita penuhkan bahagian debit dahulu. Langkah kedua, dalam maklumat tambahan ke-7, iaitu kos pembubaran sebanyak 950. Yang ni pelajar akan tulis sebagai bank 950. Adalah untuk belanja realisasi ataupun kos pembubaran. Okey, seterusnya untuk satu bahagian lagi, pada maklumat tambahan nombor 6, semasa tarikh pembubaran terdapat sewa berjumlah 1,600 yang masih belum dijelaskan. Yang tu kita boleh masukkan sebagai bank 1,600. Okey. Langkah seterusnya adalah kita menyelesaikan perkara nombor 1. Perabot dan alatan pejabat dijual dengan harga RM15,000. Apabila dijual, pelajar boleh tulis sebagai bank RM15,000. Kemudian yang kedua, kenderaan diambil alih oleh Murni dengan nilai RM22,000 dan boleh ditunjukkan di sini sebagai modal Murni RM22,000. Yang ketiga,
Muna mengambil alih pinjaman, yang ini akan ditunjukkan dalam akaun modal di sebelah kredit, dan Muna membawa sejumlah wang untuk menjelaskan pinjaman. Okey. Seterusnya kita pergi ke bahagian yang keempat. Pelanggan, iaitu pelanggan di sini adalah akaun belum terima, telah menjelaskan hutang setelah ditolak dengan hutang lapuk 250 dan diskaun diberi. Okay, jumlah akaun belum terima sebelumnya adalah sebanyak 7,400. Kemudian kita tolak sebanyak 400 dan jumlah yang diperolehi adalah sebanyak, ditunjukkan di sini 7,000. Seterusnya kita akan tunjukkan akaun belum bayar. Ada diskaun dalam akaun belum bayar tu terdapat diskaun sebanyak 200, ditunjukkan di sini sebanyak 200. Kemudian kita akan buat pengiraan. Pengiraannya sebelah debit. Sebelah debit adalah kita dapat 5,600, kita tolak dengan jumlah di sebelah kredit, dan jumlah yang diperolehi adalah kita kira 7,250 didarab dengan nisbah modal 2/5, kita akan dapat 2,900, dan Muna 7,250 kita darab dengan 3/5 dapat 4,350. Seterusnya kita akan isi akaun modal. Akaun modal, mula-mula pelajar perhatikan jumlah modal murni dah sebanyak 20,000. Jumlah modal Muna adalah 30,000, ditulis di sebelah kredit. Kemudian akaun semasa murni sebanyak 5,200 di sebelah kredit. Akaun semasa, kemudian oleh kerana Muna menjelaskan pinjaman sebanyak 10,000, maka kita akan tulis di sini pinjaman 10,000 tempat Muna. Akaun semasa Muna berbaki debit 550. Kemudian realisasi kita pindahkan daripada akaun realisasi tadi 22,000 dan 4,650. Kemudian rugi realisasi untuk kedua-dua orang, iaitu Murni dan Muna. Dan akhir sekali jumlah sebelah debit, sebelah kredit ditolak dengan sebelah debit, kita akan dapati jumlahnya berbeza sebanyak 300 untuk Murni dan Muna sebanyak 30,450. Dan kemudian kita imbangkan angka di kedua-dua tempat ini. Seterusnya kita akan teruskan dengan akaun bank. Akaun bank dicatat di sebelah debit kerana berbaki debit, aset 16,300. Kemudian realisasi adalah hasil daripada jualan aset. Begitu juga realisasi 7,000. Sebelah kredit, realisasi yang kita tulis sebagai realisasi untuk belanja realisasi. Seterusnya untuk belanja untuk sewa yang belum dijelaskan. Kemudian akaun belum bayar dijelaskan sebanyak 5,000. Setelah ada diskaun sebanyak RM200. Dan kemudian kita pindahkan dari akaun modal sebelah debit ke sebelah kredit. Modal murni 300, modal Muna 30,450, dan kita jumlahkan pada kedua-duanya. Seterusnya kita sediakan akaun belum bayar. Baki akaun belum bayar dia adalah di sebelah kredit sebanyak 5,200. Kemudian terdapat diskaun diterima sebanyak 200.
dan baki hantar bawah sebanyak 500 dan kita imbangkan. Okey, seterusnya sebagai latihan pengukuhan, soalan yang pertama, nyatakan perkara pertama yang dilakukan semasa menjawab equalisasi. Pertama adalah menulis semula semua aset kecuali tunai dan bank. Yang kedua, apakah butiran yang perlu ditulis di sebelah debit equalisasi sekiranya terdapat belanja pembayaran? Kita akan tulis sebagai bank. Yang ketiga, apakah butiran yang perlu ditulis sekiranya terdapat belanja yang belum dibayar pada tarikh pembubaran? Kita tulis sebagai bank. Soalan yang keempat, apakah butiran yang perlu ditulis sekiranya aset dijual pada tarikh pembubaran? Kita tulis sebagai bank. Apakah butiran yang perlu ditulis sekiranya rakan kongsi mengambil alih aset? Kita akan tulis sebagai modal diikuti dengan nama rakan kongsi. Soalan yang keenam, apakah butiran yang perlu ditulis sekiranya terdapat diskaun diterima semasa pembubaran? Jadi butiran yang kita perlu tulis adalah tulis dalam equalisasi di sebelah kredit sebagai akaun belum bayar, dan angka yang ditunjukkan adalah merujuk kepada diskaun diterima sahaja. Yang ketujuh, bagaimanakah cara untuk mendapatkan rugi realisasi? Jawapannya adalah sebelah debit yang banyak, kita akan tolak sebelah kredit yang sedikit. Jadi dapatlah rugi realisasi. Jadi cikgu berharap di sini pelajar dapat memahami apa yang telah cikgu sampaikan di bawah tajuk pembubaran perkongsian. Okey, seterusnya sekiranya ada soalan berkaitan dengan tajuk yang telah pun dibentangkan pada hari ini, pelajar bolehlah menghubungi Cikgu Rosli Hamid di nombor 0125591893. Dan akhir kata, terima kasih atas sokongan penonton yang mengikuti siaran di Facebook online, Facebook Live, dan juga yang mengikuti siaran ini dalam YouTube. Jumpa lagi di pelajaran yang akan datang. Mohon maaf atas segala kesilapan. Terima kasih atas segala perhatian. Duduk di rumah. Kita hargai semua frontliner kita, dan kita berjumpa lagi di kesempatan yang akan datang. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayil asqam. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada penyakit sopak, penyakit gila, penyakit kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih.